Baiklah, jom kita mulakan. Hari ini kita akan membedah sebuah manual latihan langkah demi langkah yang sangat-sangat menarik tentang motivational interviewing atau singkatannya MI. Anggap saja sesi ini sebagai bootcamp kita bersama. Sama ada anda seorang kaunselor yang baru nak mula atau memang minat nak bantu orang lain berubah ke arah positif, jadikan ilmu ini sebagai senjata rahsia anda. Dah bersedia? Jom kita terus sama-sama. Okey, jom kita terus masuk ke modul teras kita. Kita akan sentuh 5 perkara. Minda kaunselor, 4 fasa sesi, menguasai OARS, cara menghadapi penolakan dan akhirnya latihan serta penilaian. Kita masuk bahagian pertama, minda dan peranan kaunselor. Sebelum kita berdepan dengan klien sebenar, kita kena betulkan mindset kita dulu. Ini benda wajib. Jadi, apa sebenarnya MI ni? Senang cerita, ia adalah gaya komunikasi kolaboratif. Matlamat utama kita adalah nak bantu individu meneroka dan menyelesaikan rasa ambivalent atau rasa berbelah bahagi diorang terhadap perubahan. Bayangkan klien ni macam tengah tarik tali. Satu hati nak berubah, satu lagi rasa nak kekal selesa di takut lama. Tugas kita bukan untuk heret diorang secara paksa, tapi untuk bimbing diorang lalui fasa keliru tu supaya motivasi tulen untuk berubah tu datang dari dalam diri diorang sendiri. Untuk buat benda ni jadi, kita kena amalkan spirit of MI atau semangat MI. Ada 4 elemen penting yang memang wajib ada. Pertama, partnership. Kita dan klien ni macam satu pasukan yang setaraf. Kedua, acceptance. Maksudnya, kita terima diorang 100% tanpa sebarang hukuman. Ketiga, compassion, iaitu rasa empati yang jujur. Dan yang keempat, evocation. Kita cungkil segala kekuatan dan motivasi yang memang dah sedia ada dalam diri klien. Tanpa 4 benda ni, agak mustahil kita nak wujudkan persekitaran yang selamat dan klien confirm akan mula pasang tembok halangan. Bila bercakap tentang peranan, tengok perbandingan ni. Sebagai kaunselor profesional, kita sepatutnya jadi fasilitator, pendengar aktif dan penggalak. Tapi kesilapan yang kaunselor baru selalu buat ialah bertindak macam diktator. Tanpa sedar, diorang jadi penghukum, pemaksa atau asyik mengkritik. Ingatnya, kita duduk di situ bukan untuk atur hidup diorang atau bagi jalan pintas. Sebaliknya, kita ni cuma pemudah cara untuk bantu melancarkan proses berfikir diorang. Masuk ke bahagian kedua, 4 fasa sesi kaunseling. Sekarang mindset dah betul, kita perlukan peta hala tuju. Mari kita lihat bagaimana proses ini dibina satu persatu. Ia mesti bermula dengan fasa pertama, iaitu engagement atau penglibatan. Bina rasa selamat dan rapport dulu. Fasa kedua, focusing. Di sini kita bincang dengan klien, cari titik pertemuan nak tuju ke mana. Fasa ketiga, evoking. Inilah teras sebenar MI. Kita gali dalam-dalam untuk keluarkan motivasi peribadi diorang. Akhir sekali, fasa keempat, planning. Bila motivasi klien dah betul-betul kuat, barulah kita buat plan tindakan. Kalau anda gopoh terus nak buat plan tanpa penglibatan awal, percayalah cakap saya, sesi tu memang takkan ke mana. Tiba masa untuk bahagian ketiga, menguasai teknik OARS. Jom kita buka kotak tools rahsia kita. Apa yang sangat menarik di sini ialah teknik OARS tu sendiri. Huruf O untuk open-ended questions atau soalan terbuka. Daripada kita tanya, adakah saudara mahu berubah? Lebih baik kita tanya, apa yang buatkan saudara rasa ingin berubah? Nampak tak bezanya? Huruf A pula, affirmation, kita beri penghargaan ikhlas macam, saya nampak saudara betul-betul berusaha keras. R ialah reflective listening atau dengar dan pantau semula, dan S ialah summarizing, di mana kita kumpulkan semua maklumat jadi satu rumusan yang jelas. Ini bukan sekadar sembang kosong tau. Bila digabungkan, ia jadi alat klinikal yang sangat berkuasa. Jom kita perhatikan contoh spesifik untuk kemahiran reflektif yang lebih kompleks ni. Klien nak berubah tapi takut. Tengok cara kaunselor ni respons. Saudara sebenarnya mahu kehidupan baru, tetapi masih risau tentang kemungkinan gagal. Wow, ayat ni memang power. Kaunselor tak nafikan ketakutan tu dan tak bagi janji-janji manis. Dia sahkan perasaan takut tu. Tapi pada masa yang sama, secara halus, ditonjolkan kemahuan kuat klien tu untuk berubah. Ini akan buat klien rasa betul-betul didengari dan dapat kekalkan momentum ke arah positif. Seterusnya, bahagian keempat, menghadapi penolakan tanpa konfrontasi. Jujurnya, inilah cabaran paling besar untuk orang baru.
Kita panggil konsep ini rolling with resistance. Biasalah secara semula jadi bila orang bagi alasan atau menolak, naluri kita mesti nak lawan balik atau berdebat kan? Tapi dalam MI itu pantang larang besar. Kalau kita tolak balik, klien akan kuatkan lagi tembok pertahanan diorang. Pendekatan profesional yang sebenar adalah kita mengalir ikut penolakan tu, serap tenaga dia dan perlahan-lahan ubah haluan perbincangan tanpa perlu bergaduh langsung. Dan ini ada contoh yang sangat brilian untuk gambarkan situasi tu. Klien kata, saya rasa saya belum bersedia. Kalau ikutkan hati, kita mesti rasa gatal mulut nak cakap. Habis tu, bila lagi nak mula, kan? Tapi tengok respons MI ni. Kaunselor cuma guna refleksi empati. Saudara masih memerlukan masa untuk mempertimbangkan perubahan itu. Titik. Tak ada perdebatan, tak ada tekanan berlebihan. Ironinya, penerimaan tanpa syarat macam nilah yang selalunya akan buat klien sendiri perlahan-lahan buka minda diorang. Akhir sekali, bahagian kelima, latihan simulasi dan penilaian. Anggap ini macam sesi peperiksaan live kita. Dalam persekitaran latihan yang sebenar, kita perlukan simulasi supaya benda ni jadi memori otot. Ada 3 latihan utama. Pertama, latihan berpasangan untuk praktiskan kemahiran OARS secara bergilir. Kedua, kita main peranan atau role play untuk praktis cungkil change talk, di mana kita asah skill tarik keluar respons positif dari klien yang keras kepala. Dan ketiga, amalan reflektif, di mana anda akan dengar masalah rumit, tapi wajib respons tanpa bagi sebarang nasihat langsung. Percayalah, menahan diri dari bagi nasihat instan ni adalah ujian paling mencabar. Sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita buat pop quiz sikit. Tanya diri anda sekarang, apa maksud sebenar OARS tadi? Boleh tak sebutkan semula 4 elemen spirit of MI? Dan akhir sekali, apa fungsi utama mendengar secara reflektif? Kalau jawapan untuk soalan-soalan ni dah mula bermain dalam fikiran anda, maknanya asas teori anda memang dah cukup kuat untuk dibawa ke sesi amali. Sebagai penutup, bila anda dinilai secara praktikal kelak, kriteria yang dilihat merangkumi kelancaran simulasi sesi MI, ketepatan anda menyelitkan OARS dalam perbualan, keupayaan role play yang meyakinkan, dan semestinya skill komunikasi terapeutik anda secara keseluruhan. Kita dah pun kaji manual ini langkah demi langkah, dari betulkan mindset sampailah ke taktik klinikal. Tapi segala ilmu hebat ni tak ada maknanya kalau ia kekal sekadar teori. Jadi soalan saya untuk anda, dengan semua rahsia psikologi di tangan ini, bagaimana anda nak gunakan kuasa ini untuk mengembalikan keyakinan dan autonomi klien pertama anda nanti? Menarik untuk difikirkan kan? Terus berlatih dan semoga berjaya menguasai keajaiban komunikasi ini.